Yang paling saya suka, saya ceramah di Sabah. Penganjurnya orang Kristian. Saya jumpa dengan penganjur utamanya, ahli parlimen Tan Sri. Saya kata, Tan Sri, kenapa anjurkan ceramah agama? Saya suka kamu. Saya suka sama kamu. Kamu ceramah seronok, ada lagu. Dia bukan boleh kita mengajar, kita berdakwah, kita mengajar orang mengenal Allah. Biasa-biasa, tuan-tuan. Kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itulah dipanggil hikmah. Dia tak boleh nak ubah. Tak boleh. Tuan-tuan duduk dalam keadaan yang sama. Daripada dulu sampai sekarang, 5 orang dengan kuliah. Itu pun 3 pekak. 2 pula kencing tak lawas. Kejap masuk masjid, kejap keluar masjid. Pendekatan kena berubah. Yang ni yang saya nak ajak pada tuan-tuan. Ada orang yang berdakwah sebagai penceramah. Silakan. Ada yang berdakwah sebagai pengkuliah. Silakan. Ada yang berdakwah sebagai moderator. Silakan. Cabang untuk berdakwah sangat luas. Ada yang berdakwah dalam seni. Tuan-tuan nampak tak yang azan tu? Azan tu. Azan tu tuan-tuan seni. Seni sangat luas. Jangan kita faham seni hiburan ni menyanyi. Tak. Kita ada 5 kali azan. Kalaulah nahwan kita buat, bayati kita buat, hijaz kita buat, orang dengar tu lain. Orang dengar tu lain. Ni bang apa pula ni? Allahu Akbar Allah. Itu lagu lain. Soal lagi dia bawa lagu lain pula. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain. Soal lagi dia bawa lagu lain tuan-tuan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tu lagu. Lagu. Daripada itu seni memanggil orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain. Setengah orang bila dia azan, dia tak ada seni. Orang tak tertarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menangis budak dalam buaya tu. Mama takut. Takut apa orang azan lah. Kata dia. Sebab itu tuan-tuan, bila jabatan agama ke, pegawai-pegawai dari pejabat agama ke, ajar, panggil kursus azan, datang. Datang. Yang nak mengajarnya qari. Dia seni enggak ni? Ramadan dah sampai dah. Yang jadi imam tu, ada seni dia. Ada bacaan lagu nahwan, Fatihah dia. Dia bukan main belasah, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oi, tuan-tuan, boleh. Tetapi kalau dibaca dengan seni, lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kak Leha balik langsir tu, selak. Siapa tu imam tu? Seni. Jadi kebijaksanaan. Bagaimana nak supaya orang suka mendengar. Supaya orang seronok mendengar. Maka bila dia seronok, bila dia suka, tarikan akan sampai. Inilah nama dia, dakwah. Saya bila menyanyi dalam apa nama ceramah saya, mula-mula saya kena hentam. Lara. Ustaz Kazim ni lara. Sampailah ada satu rancangan saya yang meletup. Nama dia Kalau Dah Jodoh. Ustaz, kami dari Astro, ya, kami nak buat program kekeluargaan, ceramah kekeluargaan. Ya, kami nak ambil Ustaz jadi host. Okey. Ustaz boleh ke? InsyaAllah. Yang kedua, kita akan ambil daripada nama lagu P. Ramlee ke siapakah, ya kita akan jadikan nama program. Ya, Ustaz tahu lagu P. Ramlee? Hang tanya aku, astagfirullahalazim. Dia tanya saya pula, Ustaz tahu ke lagu P. Ramlee? Saya tanya, nak lagu apa? Nak lagu waktu muda? Boleh. Waktu P. Ramlee muda tu. Rupa kamu yang cantik,
Mata kamu yang bulat membikin pemuda jadilah gembira. Itu waktu dia muda lah. Waktu dia gempa sikit. Lain, tuan-tuan. Berkorban apa saja. Waktu dia tua. Kalau jodoh tak. Dia kata, Ustaz, ambil lagu tua. Akhirnya sangkutlah lagu Kalau Dah Jodoh. Meletup Kalau Dah Jodoh 4 musim. Dan dicalonkan dalam top 5 rancangan TV paling popular, tuan-tuan. Dia orang hantar dekat saya, Ustaz, tahniah, kita dicalonkan top 5. Saya kata, give me 5. Habis, semua orang dah hafal lagu tu. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Walau gelap alam maya, ku cari dinda. Baru jumpa. Tapi ada juga orang tak suka. Dia kata tu bukan kalau dah jodoh, kalau dah bodoh, kata dia. Astaghfirullahalazim. Masa itu tuan-tuan tak boleh buat program dalam masjid. Pecah masjid. Kena buat di stadium. Cita-cita saya dah buat. Kena buat di dataran. Di Tawau. Mencecah 30,000 orang di Tawau. Kena buat dalam stadium. Di Singapura buat di stadium Bedok. Di stadium Chua Chu Kang. Tak boleh buat dalam masjid. Kena buat di stadium. Orang nak dengar Ustaz Kazim malam ni nak cakap pasal apa? Malam ni kalau dah jodoh. Malam ni kalau dah jodoh. Ustaz jodoh. Sampai orang cap saya bodoh. Ustaz Kazim tu asyik jodoh je. Cerita buat kahwin saja. Sebab tajuknya ialah perkahwinan. Suami misali, isteri misali. Dijemput Ustaz Kazim untuk menyampaikan ceramah bertajuk Keluarga Bahagia. Keluarga saya bercakap berdasarkan tajuk. Dijemput Ustaz Kazim menyampaikan ceramah bertajuk Keluarga Bahagia. Tuan-tuan, hari ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang Haji Tamattu'. Tajuk Keluarga Bahagia. Tiba-tiba bercakap Haji Tamattu'. Tu bukannya cerdik, tuan-tuan. Tu bodoh nama dia. Orang bagi tajuk lain, kau bagi tajuk lain. Macam malam ni tajuknya seni dalam dakwah. Seni sufi dalam dakwah. Saya bercakap bab ini. Akhirnya tuan-tuan apa jadi? Masya Allah. Bila meletup rancangan Kalau Dah Jodoh, seluruh siaran televisyen saya ambil. Tuan-tuan boleh tengok masa itu. Sampai saya menjadi juri Raja Lawak. Apa kejadahnya tuan-tuan, Ustaz Kazim ada sebelah tu. Lawak awak tadi tu tak menggembirakan saya. Apa hal pula Ustaz Kazim ni? Tuan-tuan. Saya memang tak mengaji tinggi pun. Tapi saya ajak orang mengenal Allah. Daripada budak yang kecil tak cakap. Sampailah orang tua tak cakap. Dengar ceramah. Sepanjang saya berceramah yang saya dapat tahu ada 5 orang meninggal dunia. Ada yang balik daripada dengar ceramah, putus kepalanya tuan-tuan, kena langgar dengan orang. Ada yang nak pergi ceramah, melanggar dek kereta. Ada yang tengah dengar ceramah, meninggal tuan-tuan. Tak sempat jumpa Ustaz Kazim, aksiden. Keluar dalam harian metro. Tuan-tuan, orang daripada seluruh. Sampai saya boleh ceramah di Mesir, ceramah di Saudi, ceramah di Jordan, ceramah di Syria. Saya dijemput ceramah sampai ke Jepun, China, Hong Kong, Vietnam, Indonesia. Dan bila saya pergi ke Aceh, orang tahu saya datang ke Aceh. Masjid Baitur Rahman panggil saya. Masjid yang tak runtuh dalam tsunami. Alhamdulillah tuan-tuan. Bila kita berjaya menjentik hati orang supaya dengar, faham tentang agama kita. Alhamdulillah. Orang tak suka engkau punya pasal. Lama-lama tuan-tuan, habis semua asatizah menyanyi dalam ceramah sekarang. Kemudian, saya tak habis-habis dilanda dengan kontroversi. Ada je cerita tuan-tuan. Ustaz yang paling kontroversi di Malaysia saya,
Saya kata, lantak janji aku boleh ceramah, aku target, semua orang boleh dengar. Yang paling saya suka, saya ceramah di Sabah. Penganjurnya orang Kristian. Separuh yang datang orang Kristian. Yang ambil di airport orang Kristian. Yang jemput saya di airport orang Kristian. DO-nya Kristian. Duduk di depan daripada ahli parlimen dia. Sampai semua orang separuh Kristian. Saya jumpa dengan penganjur utamanya, ahli parlimen Tan Sri. Saya kata, Tan Sri, kenapa anjurkan ceramah agama? Saya suka kamu. Saya suka sama kamu. Kamu ceramah seronok, ada lagu. Oh, sudah, sudah. Keluarga saya pun suka. Keluarga saya pun ramai Islam. Mak saudara saya pun Islam. Adik ipar saya pun Islam. Jadi sekarang saya kumpulkan satu orang, semua ke family, datang semua mau kasih sama kamu dengar. Boleh menyanyi malam ini? Boleh. Tengah saya ceramah, tuan-tuan, restoran hujung sana tu, pasang karaoke apa tau, dia suruh pegawai dia, tutup itu restoran tu. Sekarang aku mau dengar ceramah. Sampai saya berselawat, saya panggil dia orang duduk di atas pentas, selawat ramai-ramai. Begini ni. Yang ni, hebat tuan-tuan. Sebab itu saya katakan tadi penguasaan seni. Seni bukan setakat menyanyi. Seni macam mana nak pandai supaya orang tak terasa yang kita bercakap. Itu seni.